أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى روح المرحوم ومرحمة أهل القبور من المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni adalah mungkin pengajian yang terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kita akan bercuti daripada kuliah yang kita bawa daripada kitab Mazayani fi Intima'il Islam. Dan juga saya menutup tajuk besar tentang menguasai diri pada satu tajuk yang terakhir, iaitu bagaimanakah cara-caranya supaya kita ni ada kubu pertahanan nak melawan iblis dan syaitan. Jadi macam manakah kita dah membicarakan yang lepas bagaimana 10 perkara syaitan ini masuk daripada tamak, loba, dengki, belagak dan sebagainya. Ada 10 perkara. Maka pada malam ni kubu pertahanan
ada 3 perkara yang ditulis oleh Allah Yarham Fathiyakan supaya menjadi satu pengajaran kepada kita dalam nak mengawal selia kehidupan yang kita lalui supaya kita tidak menjadi tali barut kepada syaitan ataupun kita terikut dengan sesuatu perkara kerana kita tahu kita berdosa. Bila berdosa kita ikut jalan yang dibawa oleh iblis dan syaitan. Maka macam mana kita yang kita pelajari pada pelajaran yang lepas, kita bertaubat tentang kebesaran Allah, tentang cukupnya rezeki yang diberikan oleh Allah, tentang berpada dengan apa yang kita miliki dan sebagainya. Jadi pada malam ini 3 perkara. Dan saya nak bawa kepada sidang jemaah sekalian suri tauladan, contoh yang melambak, yang banyak di hadapan kepala mata kita ini, tentang bagaimana kadang-kadang kita melihat seseorang manusia itu hebat, akhir sekali tergelincir dengan lurah jurang yang hina dan sebagainya. Ada orang itu jahat, ada orang itu gedebeh, samsing, tapi mereka mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita selalu berdoa, ada orang dan kita berdoa kita nak mati dalam keadaan Allah makhtim lana ya Allah bi husnil khatimah, dan kita tak nak mati dalam keadaan bisuil khatimah. Kita tak nak mati dalam keadaan yang buruk. Ayat mukaddimah yang saya bacakan tadi adalah satu tauladan daripada ribuan suri tauladan yang berlaku dalam kehidupan kita di dunia ini, yang mana Allah merakamkan seorang manusia yang hebat, yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali dia mengikut jalan dan jalur-jalur yang dibina, yang dirintis oleh iblis dan syaitan, sehingga dia kecundang dalam kehidupan dia. Dan kita juga dipaparkan dalam sirah nubuwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saidina Umar Ibn Khattab jahat tak? Jahat. Dia pernah menangis. Kenapa Umar kau menangis? Sebab masa jahiliah aku dulu aku pernah menanam seorang anak. Kenapa engkau ketawa wahai Umar? Mana aku tak ketawa, aku pernah ikut jalan syaitan, aku buat Tuhan daripada pohon buah-buah kurma. Aku lapar, aku makan Tuhan aku. Tuhan pun aku rembat. Jadi ini Saidina Umar. Kemudian Saidina Umar dapat hidayah. Mana Saidina Umar? Umar Nabi dan Allah telah menjanjikan syurga untuk Saidina Umar. Walaupun satu masa dia ada buat satu perkara yang cukup di luar daripada kehidupan dan kebenaran kehidupan manusia, dan Umar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehebatan Al-Khafas, maknanya dia ni adalah bapa singa dan Saidina Umar seorang yang hebat. Ikrimah binti Abu Jahal. Tuan-tuan kenal Ikrimah siapa? Anak Abu Jahal. Abu Jahal siapa tuan-tuan? Ingat bapa saudara kita? Tak ada siapa nak nama anak Abu Jahal. Ada? Muhammad Abu Jahal bin Sepolan bin Sepolan. Tak nak Ustaz. Siapa sini nama anaknya? Saiful Fir'aun bin Sepolan bin Sepolan. Tak ada. Tak nak Ustaz Fir'aun. Semua Muhammad. Tapi perangai Fir'aun. Semua nama ni tapi perangai Abu Jahal. Dan sebagainya. Ikrimah menentang Nabi, seluruh kehidupan Nabi yang dia sendiri nampak, dia tentang. Peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, ditentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah di mana sidang jemaah sekalian? Ikrimah syahid satu jalan Allah, dan Ikrimah selalu menangis. Ketika hidup Rasulullah, aku nampak, aku hidup bersama, aku tahu dia di Mekah, aku tentang dia. Tapi setelah wafat, aku baru dapat hidayah, ya Allah. Nampak Ikrimah jahat mula-mula, lepas itu ending dia husnul khatimah. Khalid bin Walid
tentang Nabi dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan tahu, pergi Bukit Uhud, tuan-tuan pergi umrah, daripada sini datangnya Khalid bin Walid, kemudian dia keluar lari, dan kemudian dia tengok tentera Islam, sistem pertahanan jatuh kerana merebut harta ghanimah, kemudian dia datang balik. Last sekali, dia adalah pedang Allah, Khalid bin Walid. Ayat yang saya bacakan tadi, juzuk yang ke-9, nama surahnya surah Al-A'raf, ayat yang ke-175 dengan ayat yang ke-176. Tuan-tuan buka kat handphone, ya. Hari ni semua ada teknologi. Sebab itu saya khusus sekarang ni saya tak pakai dah buat paperwork, tak payah, buka aja kat handphone. Paperwork tu melambat kat handphone. Ya. Khusus jenazah tak payah buat buku, buat membazir kertas. Tengok kat handphone. Handphone pun kau malah tengok. Kat situ semua ada cara sembahyang jenazah, apa nak dibaca. Tak payah baca boleh, tak payah baca pun tak apa, nak buat macam mana kalau kau tak nak baca. Suruh baca pun tak nak hari ni. Ingat sidang sembahyang, ayat 175 dengan ayat 176, Allah kisahkan seorang manusia yang hebat pada permulaannya, akan tetapi gagal menyelia kehidupan sehingga terikut di atas jalan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama yang Allah maksudkan ialah Bal'am bin Ba'urah. Sini jemaah sekalian, apa hebatnya Bal'am bin Ba'urah? Ada 3 perkara yang dinyatakan dalam kitab sirah, sejarah dan sebagainya. Dia ini ada 3 benda yang dia hebat. Yang pertama, doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bal'am bin Ba'urah dia mengetahui tentang Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia mengetahui tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Bukan hafal bang, kita hafal. Ya, Habib kata hafal pun jadilah dapat pahala. Hafal pun dapat pahala insya-Allah. Ya, kita kalau hafal, kena anak-anak dia tak boleh hafal, kena ada lagu. Ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwal rahmanur rahim al malikul qudusus salam. Kau suka? Ya, al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, itu kalau kau suruh memang tak boleh. Tapi lagu boleh. Asbab. Jadilah bang, daripada kita tak hafal lagu Korea, jadilah hafal Asmaul Husna. Jadi sidang jemaah sekalian, dia mengetahui tentang Asmaul Husna Allah, bukan sekadar hafal nama-nama Allah, akan tetapi mengetahui. Ini hebatnya Bal'am bin Ba'urah. Maka seluruh manusia, ini dipanggil pengajaran kepada kehidupan. Ya, sesiapa pun manusia di dunia yang hebat, dia akan dihantar, dia akan diangkat, dia akan diberikan title dan sebagainya. Tuan-tuan tengok orang politik, ya, orang politik pandai kerja? Tak, dia tak pandai kerja, dia pandai bercakap. Cuba tuan-tuan tengok, dia kerja bercakap. Dengan cakap inilah dia boleh dapat satu pangkat dan kedudukan. Ustaz kena pandai bercakap. Kalau ustaz tak pandai bercakap, bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam, subhanakallahumma bihamdik, habis. Dia kena pandai bercakap. Ada manusia yang dia tak pandai bercakap, dia kena pandai bekerja. Ini kehidupan rutin, ini pengajaran tuan-tuan ya. Maka Bal'am di atas satu kehebatan yang dia ada, dia menjadi duta ya, untuk bertemu dan pergi ke kaum Madian untuk mengislam, mengajak mereka bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam tuan-tuan hebat jadi nazir. Tuan-tuan tak hebat, mungkin jadi siak. Tapi jangan kata siak tak hebat, siak hebat. Tanpa siak tak minum kau nazir. Nazir berani buat air kat belakang? Tak berani bang. Title nazir kena duduk minum je. Siak buat air kat belakang. Nazir tak nak cuci ni. Ada jumpa nazir cuci ni. Kalau kau ada jumpa nazir ni, kau kekalkan nazir sampai bila-bila. Semua kerja dia boleh buat. Siak tak ada, aku boleh cuci masjid. Siak tak ada, aku boleh bentang sejadah. Apa masalah? Tapi jarang. Siak dia akan lead, nazir akan lead meeting. Sekarang ni aku dah jumpa 2-3 masjid dan meeting dah tak ada, dah cakap Melayu dah. Welcome to meeting. This is a 4th time meeting masjid. Sekian. I hope all of you,
Yang siap terkebil-kebil, mana aku reti cakap orang putih. Sebab dah standard. Nah ya, dah lantik Nazi cakap orang putih. Nah ya, dia tak sedar dekat Malaysia. Nah ya, nak cakap orang ni. Lala satu hamba Allah tu, orang apalah aku pun ora reti, kau takon lah apa kau nak takon. Padan muka kau. Dia cakap Jawa pula. Lala semua tak tahu. Nah ya, cakaplah Melayu. Nah kan. Orang tahulah kau cakap orang putih. Kat pejabat dah cakap orang putih. Kan? Dekat masjid cakap orang putih. Nah ini kehebatan manusia. Bal'am dihantar untuk mengimankan orang-orang di Madian. Madian ini ada setengah tempat mengatakan, ada setengah sirah mengatakan kawasan di antara Jordania dengan Palestin. Itu tempat, ataupun dulu dipanggil Al-Jabbarin, nama tempat tersebut. Ya. Dan Nabi Allah Musa ya, berada di semenanjung Sinai dekat Syria. Ini tempat Nabi Allah Musa dan bala tentera, kem tentera Nabi Allah Musa sebelum nak menyerang Madian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dihantarlah Bal'am ke Madian. Apa kata Allah pada ayat 175? Watlu alaihim ya, naba'al ladzi ataina biayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, kata Allah ya, fakana minal ghawin. Dan bacakanlah wahai Muhammad. Maknanya tuan-tuan ya, bacakan pada anak-anak ya, bacakan kepada sesiapa pun. Allah suruh sampaikan cerita ini ya. Jangan tengok bang, cerita hari ni orang nak memurtadkan umat Islam ya, sedih. Bacalah sebagai pengajaran, tapi bukan sekadar baca, kena bersama-sama membentuk supaya umat tidak merasa pre-tinkle, umat tidak menjadi liberalism, umat tidak menjadi secularism dan sebagainya. Maka ceritakan tentang peristiwa ini. Kita kena hidup dengan Islam. Kita tak boleh hidup selain daripada Islam, kerana Allah tak akan terima selain daripada Islam. Aku suka bila mana ada satu hamba Allah komen tentang cerita apa entah, wallahu alam, yang mana budak tu membaca beberapa buah kitab, Al-Quran, Bible, Veda dan sebagainya. Dan saya suka komen yang diberi oleh pengarah filem Islam yang nama saudara Murali Abdullah. Murali masuk Islam ya, dan dia kata kaum itu pun tidak memakai kitab Veda ini lagi dah. Mereka sudah tidak mempercayai, kerana Veda ini dalam pembelajaran saya dalam kitab perbandingan agama, kita belajar tuan-tuan. Saya belajar, saya suka kitab perbandingan. Saya suka ambil subjek perbandingan agama. Tuan-tuan masuk Mesti Melaya, tuan-tuan masuk mana, ambillah subjek perbandingan agama. Tesis perbandingan agama, tuan-tuan pergi gereja, tuan-tuan pergi kuil. Aku pergi kuil dekat sini, masa tesis tu aku buat. Ingat tuan-tuan, dalam kitab Veda, Tuhan hanya satu. Itu yang kata Murali, mereka sudah tidak memakai Tuhan itu satu. Adanya tentang kehidupan di alam sana yang namanya bahagian syurga, dan mereka hari ini mengambil patung dan sebagainya. Tuan-tuan bacalah dalam ni. Murali itu komen, Allah hebat. Ini baru betul ni. Sedih dia kata macam mana. Yalah, dia punya penerbit non-Muslim, dia punya pengarah Melayu ya. Dia punya skrip yang menulis satu Melayu, lain non-Muslim. Allahu Rabbi. Kemana nak dibawa agama ini tuan-tuan? Kemana nak dibawa ini? Kamu kecoh, tidak membenarkan ceramah dan sebagainya, tapi kamu membiarkan berleluasanya orang nak merosakkan, doktrinkan kehidupan yang salah kepada umat Islam pada hari ini. Dan ini tuan-tuan, bawakan cerita ni agar menjadi satu guideline. Saya bawakan kepada tuan-tuan, tuan-tuan balik bawa pada anak-anak, supaya guideline kita tidak tersasar daripada agama yang kita anuti ini. Allah kata apa? Ceritakan wahai Muhammad tentang satu khabar berita kepada seorang namanya Bal'am bin Ba'ura, yang kami berikan kepadanya ilmu-ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat kami, kata Allah. Akan tetapi ya, dia menjadikan diri dia terpaut dengan dunia, terpaut dengan harta benda, dan dia menjadikan dia terkeluar daripada mematuhinya. Kata Allah, sesiapa yang keluar daripada mematuhi ajaran Islam, maka kamu akan ikut jalan syaitan dan tergoda dengan jalan yang syaitan bina. Ayat 175 tu.
Maka jadilah dia orang-orang yang al-ghawin, yang sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Balaam sesat, sidang jemaah sekalian? Ya, ingat ya. Ketika mana dia bersama dengan orang Madian. Sebab itu tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan nak berdakwah, katalah Ustaz, Masjid Al-Irsyad akan menganjurkan dakwah ke kelab malam. Kau jangan hantar imam seorang-seorang. Ya, kelab malam tak boleh pakai songkok. Ya. Ada orang pergi masuk kelab malam pakai jubah macam aku. Tak. Kami dulu, tuan-tuan kalau ingat ya, almarhum Ustaz Nasuha. Dulu masjid kawasan Subang ni, hardcore dia, Masjid Darul Ihsan tu lah tuan-tuan. Itu hardcore dia. Barulah tumbuh Al-Irsyad, barulah tumbuh Al-Mu'min, barulah tumbuh ini, masjid-masjid. Tak usah bohong lah tuan-tuan. Almarhum kata, apa kata kalau kita buat satu program dakwah ke kelab malam. Pertama, angkat tangan ahli usrah yang pernah masuk kelab malam. Seorang pun tak angkat. Oh, baik kata dia. Padahal masa kau interview nak mengaji dengan aku, kau kata kau kaki kelab malam. Padahal masa kau interview dengan aku, kau kaki hiking. Kan? Kau kaki climbing. Kan? Tapi yang ini aku suruh angkat tangan, seorang pun tak nak. Kau dah baik alim sangat. Kan? Jadi nak tak nak, ada yang angkat tangan begini je. Kan? Ya? Ada yang PM tepi. Ustaz, PM tepi. Ya? Kami pernah masuk ke kelab malam. Lalu dia kata, dekat kelab malam macam kat dalam TV tu ke, ada something jaga kat luar. Ya? Dia tak ada guard macam kita baik-baik lalu sebut-sebut ni, tak ada. Ya? Betul tak apa yang ada dalam TV tu? Ya, kat kelab malam tu ada bar. Ya, dekat bar tu tak ada air oren bro. Tak ada, dia tak ada air pahit. Dia tak ada air mineral, dia tak ada. Ya, dalam kelab malam ada apa? Betul kat dalam kelab malam aku tengok dalam TV tu ada muzik ngangung-ngangung, lampu kelip-kelip. Ada masjid ada kelip-kelip lampu? Tak ada bang. Kelip-kelip tu dalam bentol tu terbakar. Tak ada. Tak ada buat macam kelab malam, lampu pancen-pancen tak ada. Ya, jadi dia masuk kan, malam tu sekali kami pergi masuk. Oi, masuk bang. Sebab itu aku cakap, kalau nak buat dakwah kelab malam jangan biar imam seorang-seorang. Bergoyang imam. Jangan main. Kalau siap pun nazim menggoyang. Kan? Itu satu ajar tu. Bergoyang bang kaki. Ya, maknanya jangan. Masuk seorang-seorang bahaya. Kena bawa geng. Kan? Kita pergi ramai-ramai tengok. Mana tahu ada saudara mara dalam tu. Ada orang kampung kat kampung baik. Kat Pekan tengok. Mana tahu? Hari ada satu kita ustaz duduk dalam kelab malam kan. Tak tahulah dia buat apa. Wallahualam. Mudah-mudahan dia baiklah insya-Allah. Orang yang ada gad lain itulah yang kita nak. Jadi Balaam ni pergi ke Madian seorang-seorang dengan isterinya sahaja. Jadi kuatkah Balaam nak mendepani satu struktur pemerintahan Madian yang kukuh daripada segenap sudut kecuali agama? Sukar bang. Sukar kak. Ya? Maknanya I'm a leader. Aku sultan, aku prime minister. Senang tak? Sukar. Lalu pemimpin Madian kata, wahai Balaam, tolonglah doakan anak kami supaya Nabi Musa tidak jadi serang kami. Buatlah dia tersesat dan sebagainya. Balaam kata, dia kawan aku takkan doakan dia. Kali pertama bro. Lepas tu pujuknya lagi. Ingat, dia tak pujuk macam kita. Lagi sekali lah doa. Lagi sekali lah solat hajat. Lagi sekali lah baca Quran. Tak. Kita pun tahu, kalau baca doa, dia akan sumbang kita sikit. Kalau solat hajat, dia akan sumbang banyak sikit. Kalau baca 30 juzuk, lagi banyak dia sumbang. Tadi kau tengoklah. Ini pengalaman kami. Di Mahat, kalau setakat panggil kenduri baca doa, sikit. Tapi kalau 30 juzuk, tebal. Walaupun kami pernah kena tipu. Kami bukan datang minta duit bang. Tuan-tuan buatlah majlis. Kami tak minta duit. Lalu dalam envelope tu tebal. Kami ingatkan 50-50 tebal. Rupa RM1 tebal. Dapatlah 100 dalam tu. Jadi bukan kita kira benda tu. Maka Balaam dipujuk pula dengan harta benda. Tak makan kat Balaam, maka dia makan dekat isteri Balaam. Sebab itu kita bang hari ni, ya,
Cuba tengok bang, kalau bini kau mogok, kita risau. Apatah lagi kalau bini kau tahu tengok handphone kau lebih dengan orang lain, lagi risau bang. Apatah lagi kalau dia tahu kau pergi Thailand. Aduh. Hari ni ada orang kan, ni skip, video skip. Ada orang, dia ciak telefon aku, Ustaz, this is my passport, my husband. Ada tarikh masuk ke Thailand. Please check dekat Jabatan Agama Thailand, confirm or not my husband married again. Aku pun takkan aku nak check. Mana boleh bro, ini hak asasi manusia. Macam tentera, ini tak boleh, ini adalah secret recipe. Kata Ustaz boleh. Tak, saya tak berani kak. Bercerai nanti rumah tangga orang. Ini jangan sekongkol dengan kau. Dah aku pula kena. Tengok orang perempuan punya pujuk bang. Tak boleh kona sini, dia konanya sini. Kata Ustaz selalu pergi Thailand, yang nikah semua kawan-kawan Ustaz. Memang kawan-kawan aku yang nikahkan orang kat sana. Dia kata Ustaz, Sipolan bin Sipolan, betul ke Ustaz boleh nikah? Tak, mana aku tahu dia nak nikah. Takkan aku yang nikah? Lainlah kalau aku nak nikah. Yang viral tu. Jadi ingat sidang jemaah sekalian, Bal'am bini dia kena pujuk. Bila isteri ni kena pujuk bang, memang kita isteri kalau kena pujuk, ya Allah, abang doa lah bang, lepas tu minta ampun. Dia ingat Allah tadi beradik kau ke? Jadi dia terasa. Lalah dia kata, ingat ya, dalam setengah cerita mengatakan doa Bal'am ini dimakbulkan, tetapi banyak cerita-cerita daripada alim ulama, kajian-kajian yang mengatakan bahawa doa Bal'am tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi idea Bal'am, idea dia, dia punya penerangan, dia punya cadangan pada otak dia memang berlaku. Yang itulah yang merosakkan tentera-tentera Nabi Allah Musa alaihi salam. Ingat tuan-tuan, mana ada kem tentera bawa bini, ada? Kau pergi masuk dalam hutan, siapa-siapa yang nak berkahwin dengan angkatan tentera wajib duduk dalam hutan. Mampus tak ada tentera orang nak kahwin dengan kau, tahu tak? Lainlah bini tentera duduk dekat quarters, duduk dekat Kuala Lumpur. Itu dia naklah kahwin dengan tentera. Dia ada bini lagi nak kahwin, I bawa masuk hutan. I don't want. Mampus saya tak nak. Duit I nak. Macam tu. Ingat macam kami pun kerja di pelantar, kan? Dekat pelantar bang, mana nak shopping? Lalakat bagi kat bini bang. Dia drum sana, drum sini, shopping sana, shopping sini. Kita terkebil-kebil kerja kat pelantar. Kesian abang-abang pelantar. Sebab itu aku berhenti cepat, supaya aku tak duduk pelantar lama-lama. Gitu cerita dia. Jadi bang, ingat ya, bila bini dia buat hal pening, lalu Bal'am bin Ba'ura kata, pergilah ke kawasan kamp tentera Nabi Allah Musa alaihi salam, dan kalau mereka nak berzina, berzinalah. Kalau mereka nak buat maksiat, buatlah maksiat. Dan idea ini diterima, dan inilah yang merosakkan tentera-tentera Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan ingat sidang jemaah sekalian, kita ada agama, tiba-tiba kita bagi idea untuk rosakkan struktur Masjid Al-Irsyad ini. Rosak bang. Aku selalu datang Masjid Al-Irsyad ni, cara nak rosak dia, gaduhkan Nazir macam ni, cerita macam ni, cerita macam ni. Jahanam bang, Nazir dengan timbalan Nazir, Nazir dengan SU bergaduh. Gaduh tak ada tahu tak ada insya-Allah. Idea dia. Sebab itu kadang-kadang kita seronok tengok orang ramai datang masjid, tiba-tiba kita tanya, mana orang dekat masjid? Gaduh sah, jawatan kuasa, tak seronok kami nak datang masjid. Ni sebab, asbab kenapa? Sebab ada idea yang merosakkan benda-benda ini. Ada idea, dia kata ustaz buat macam ni, mahat ni macam ni. Ingat tuan-tuan, saya sekarang tengah bertugas menjaga beberapa mahat di bawah persatuan yang mana sudah tak ada pelajar. Mahat terpaksa ditutup. Idenya apa? Oh ni mahat ni gini-gini. Memanglah mahat tempat buangan anak-anak nakal. Aku sampai sekarang nak buat kenduri besar kalau ada budak yang mumtaz masuk mahat aku. Kalau ada lah bang anak 5A, pencapaian dia punya ni bagus, hantar mahat aku. Tapi haram. Semua 5E, 5G yang datang. Jadi
Idea dia ni berjaya menghancurkan sebahagian daripada tentera Nabi Allah Musa. Maka ingat, pada waktu itulah datangnya penyakit taun yang telah membunuh 70,000 manusia, asbab daripada kemungkaran kepada Allah. Maka hari ini kita tanya, asbab mana penyakit COVID-19 ini? Allahu Rabbi. Betul lah China, ya, datang daripada China. Macam mana boleh? Ingat ya, kita kadang-kadang kita bacalah statistik ekonomi, statistik pelaburan saham, saham apa Dow Jones, saham apa ni dekat Amerika, kat Malaysia, bursa saham Malaysia. Kita tengok ni naik, ni turun, ni jatuh 1%, 2%. Masa Covid kita tengok apa? Statistik apa yang naik. Okey, China naik atas, lepas itu dipotong oleh Brazil dipotong oleh Amerika dipotong oleh Eropah. Kau tengok statistik, di follow oleh Malaysia. Berapa ramai mati? Ramai orang mati. Ini bang, mungkin yang datang ini pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu itu, ingat ya, tentera Nabi Allah Musa terkepung bukan 1 hari, tapi 40 tahun terkepung. Lalu Nabi Allah Musa tanya, "Ya Allah, siapakah punya angkara ini?" Maka Nabi Allah Musa kata, "Ya Allah, azablah ia dan jadilah kematian dia laksana seekor anjing." Allah ayat 176. Tuan-tuan baca. Ya, Allah kata, kalau Bal'am ini ikut cakap aku, maka dia akan menjadi manusia yang mulia. Ya, kata Allah. Apa Allah kata kalau orang pegang Islam? Walau syi'na la rafa'na. Ya, hubiha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Ya, sekiranya kalau kami kehendaki, kata Allah, kami akan tinggikan darjatnya, pangkatnya, disebabkan dengan dia mengamalkan ayat-ayat kami. Akan tetapi dia cenderung, ya, kepada, ya, dunia dan menurut hawa nafsu dia. Maka kata Allah, famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Ya, maka kami buatlah satu bandingan bahawa dia laksana seekor anjing. Kalau kau halau pun dia akan termengah-mengah dan menghulurkan lidah. Kalau kau biarkan pun anjing itu, dia akan menghulurkan lidah dan termengah-mengah nyawanya. Lalu kata Allah, kenapa? Zalika masalul kaum. Inilah satu bukti yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu bandingan kepada orang-orang yang allazina kazabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat aku, kata Allah. Faqsusil qasasala allahum yatafakkarun. Ya, maka kata Allah, ceritakan peristiwa ini supaya kamu berfikir. Jadi sidang jemaah sekalian, ambil pengajaran. Ya, setinggi mana pun pangkat kita, belum jamin untuk kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seburuk mana pun kehidupan yang kita lalui, ya, mungkin kita juga akan terlepas daripada neraka Allah asbab daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Yarham Patiakan kata dalam kitabnya Mazayani fi Intima'il Islam, apa dia? Dia kata, jadikanlah 3 perkara ini sebagai kubu pertahanan daripada godaan ataupun tipu daya daripada syaitan laknatullah. Mungkin ketiga ini akal kita cetek, akal kita terlalai, maka kita ikut jalan syaitan. Nampak aja jalan, astaghfirullahalazim, Allahumma anta rabbi, dengan ujian hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalna, ataupun hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca bang, cukuplah Allah sebagai penjaga aku. Hari ini aku tersesat, ya Allah, cukuplah Engkau bagi Allah jaga aku, ingatkan aku supaya aku tak terlalai dan sebagainya. Apa kata Allah Yarham Patiakan? Yang pertama, jangan jadikan seluruh hidup kamu sentiasa kenyang, dengan makanan yang enak-enak, meskipun makanan itu halal dan baik untuk kamu makan. Kerana kata apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, makanlah kata Allah, minumlah kata Allah, ya, tapi jangan membazir, ya, jangan berlebihan, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Nabi pesan pada kita tentang makanan ini, inna syaitan la yajri min ibni adam ya majral dima fadayyiqu alaihi majari bil ju'. Sesungguhnya syaitan ini berjalan dalam tubuh anak Adam dan dia akan mengikutinya dengan aliran darah yang mengalir dalam badan kita. Maka Nabi pesan sempitkan, ya, sempitkan perjalanan ini dengan kamu masukkan ke dalamnya kelaparan. Sebab itu nanti lagi 24 hari kita nak puasa dah. Ya, kita nak puasa dah abang-abang, akak-akak, ya, standby lah, ya, dengan ilmu-ilmu, dengan amal ibadat, ya. Bila ingat nak masuk Ramadan, ingat mak, ya. Bila masuk Ramadan, yang pertama kita ingat ayah, ya. Dulu kita tua-tua tu, duduk kat kampung susah, ya. Kita susah abang Haji kan, yang abang kat Indon lagi susah, ya. Kita dulu masak atas para, ya. Ingat mak ayah kita masak kat atas para, ya. Tuntang. Ingat para kat luar rumah tau, ya. Dulu air siap naik, mak takkan turun gelap-gelap waktu sahur tu, dia tidak akan turun ke bawah sebab rumah kita banyak babi lalu, ya, babi hutan. Tu kalau Jawa panggil babi tenan, ya, babi tenan. Sebab itu kalau dia kena nampak babi tenan kan, dan sebagainya. Kita rumah dulu kencing daripada atas papan bang, buka aja papan tu, takut ni wong Jawa nguyuh kan, kencing, macam tu kita susah, ya. Ingat bang, kita nak puasa ni, kita ingat ketukan belanga dia, kita ingat besok berpuasa, besok kita ingat mak kita kata apa, nak bangun sahur, ingat bang, nostalgia, kita nangis nanti, kita susah nanti, kita akan mengalir air mata kerana rindu dengan mak kita. Lembut, dia mengejut. Aku jarang jumpa mak yang kejutkan kita sahur macam bapak kita. Bapak kita, dia kejut ada 3 nada. Yang pertama, slow, bangun. Yang kedua, aku kata bangun. Yang ketiga, woi, bangun. Itu bapak kita. Tuan Muazzin azan. Ya, kejap lagi 2 minit Ustaz Imam, ya. Jadi itu bapak kita. Jadi kita akan ingat. Kita nak lapar, kita tahu kita nak lapar nanti bulan puasa. Ingat bang, kita ingat sayang mak, sayang ayah, doakan dia. Ya, kita rindu suasana ni. Ya, jadi kita berhenti sebentar untuk laungan azan, kemudian kita sambung tentang jom kita laparkan badan kita supaya syaitan sukar. Ini adalah jalan yang dibina oleh alim ulama dan sebagainya untuk kita dapat mengawal hawa nafsu kita daripada serakah, ya, daripada buruk dan sebagainya. Wallahu alam. Kita sambung selepas daripada alungan azan oleh Tuan Muazzin kita. Dipersilakan. Wallahu alam. Amma ba'd. Perkara yang kedua sidang jemaah sekalian, kubu pertahanan untuk kita melawan godaan-godaan iblis dan syaitan ialah banyakkan yang pertama baca Al-Quran, berzikir, beristighfar, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, inna syaitan, ya, wadi'u khurtumah ala qalbi ibni Adam. Fa in huwa zakarallaha ta'ala khanasa wa in nasiyallaha ta'ala taqama qulbah. Ya, sesungguhnya syaitan ini dia akan meletakkan belalainya ke atas hati-hati anak Adam. Sekiranya kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, dia akan lari. Dan sekiranya kamu lupakan Allah, syaitan ini akan kunyah hati-hati kamu. Sebab itu kita tuan-tuan, senang tak bangun subuh? Jawapannya susah. Ya, sebab itulah bila kami memperingati, ya, peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama kita membincangkan tentang solat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dengan direct antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetul kata Nabi Allah Musa, payah, ya, semayang ni payah. Sebab itu statistik mengatakan orang paling banyak tinggal semayang subuh. Contoh pergilah cek, ataupun tak payah cek, tanya diri sendiri pun cukup. Dulu aku tak semayang. Semayang apa yang aku selalu tak semayang? Confirm subuh. Yang kedua zuhur. Yang ketiga asar. Yang keempat isyak. Yang banyak orang semayang maghrib. Kita tengok, maghrib ramai orang semayang.
Besok bulan Ramadan yang paling banyak orang semayang Isyak dengan subuh, berjemaah. Yang lain di semayang seorang. Sebab nak tarawih. Tengok besok semayang. Ada semayang Isyak hari ni ramai? Mana ada? Kau tengok malam pertama tarawih besok, penuh sampai ke belakang. Guard pun terpaksa tambah, rela terpaksa tambah. Sampai rela orang marah. Aku pun nak semayang, jaga engkau orang. Kalau tak jaga, lalu lintas tersekat. Abang polis tak nak jaga. Kan? Kita dah bagi kad rela. Macam tu. Jadi siapa-siapa yang tinggal semayang, jangan bang jadi macam seorang hamba Allah. Ustaz, saya kaya. Aku tahulah kau kaya. Saya banyak duit. Boleh tak Ustaz? Ada tak ulama-ulama keluarkan fatwa, anak-anak yang nak dapat harta saya kena qadakan semayang saya? Kau nak jawab apa dengan orang kaya ni? Dia nak fatwa je. Aku pun cakap macam anak dia. Anak dia kata, harta faraid kena bagi kat kami, tapi solat ayah punya pasal. Kalau tak ada, aku akan bagi siapa yang boleh qada. Itu ajaran gila tu nanti. Siapa boleh ganti qadakan sembahyang subuh saya? Saya 365. Saya tinggal lebih kurang 20 tahun. Berapa ribu bang? 70,000 waktu. Ada tak? Kalau setahun 365 hari. Kalau 10 tahun 3,650 hari. Campur kalau 20 tahun, 70,000. Mampus bro nak buat. Tuan-tuan, majlis Isyak saya syorkan, dan nak Ramadan nanti kan. Ramadan kan korang banyak free. Saya syorkan tuan-tuan, jom kita qada semayang. Buat seorang-seorang letih bang. Perin kalau buat seorang-seorang. Saya pernah anjurkan tuan-tuan, kita buat satu program mengqadakan solat subuh daripada pukul 11 sampai lebih kurang 2-3 pagi dah. Kita dapat 70 waktu kalau sembahyang subuh. Kalau zuhur dapatlah 35 waktu. 70 baru bang, baru berapa hari tu? Lebih kurang kalau 5 kali 3, setengah bulan pun tak dapat lagi. Setengah tahun. Maknanya susah bang. Jadi kita qadakan balik bang. Banyak kita hutang dengan Allah. Bukan hutang dengan kedai je bang. Rupanya hutang semayang pun kita banyak. Hutang puasa? Allahu Rabbi. Nak jawab dengan malaikat apa? Kita semayang banyak tinggal. Zuhur banyak tinggal, asar banyak tinggal, puasa banyak tinggal. Mengaku beriman kepada Allah, semayang pun banyak tinggal. Fikirkan bang perkara ni. Itu perkara yang kedua. Dan yang ketiga kata Allah yang Fatihahkan, hidup ini nak lawan ni jangan gopoh gapah. Kena hidup ini sentiasa berhati-hati, kerana berhati-hati ini adalah sifat orang mukmin, dan tergopoh gapah ini adalah sifat syaitan. Sebab itu Nabi pesan, al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa, tergopoh gapah daripada syaitan. Wa ta'anni minallah ta'ala. Dan berhati-hati itu adalah sifatnya, dan itulah jalan yang dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jemaah sekalian, 3 perkara ini diambil berat sebagai kubu pertahanan untuk kita melawan iblis dan syaitan. Jadi tuan-tuan, bulan depan saya tak ada ceramah. Saya nak ambil lah sikit tentang Ramadan ini. Macam saya katakan tadi, tuan-tuan mesti rindu dengan suasana di kampung. Tuan-tuan mesti rindu dengan nak menjawab selawat dan sebagainya. Kalau dahulu mungkin kita suka ria, main-main, maka hari ini jawablah dengan baik. Bila Pak Bilal kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kat kampung tu, woi, dia macam tu je. Orang suka tingkau je. Jawablah elok-elok. Sallallahu wasallam alaihi. Kalau Pak Bilal kata sallu alaihi, jangan kau pun sallu alaihi. Jawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi itu selawatlah ke atas Nabi. Lepas tu kan bila kata sallu lagi, kau sallu lagi. Dah kan lambat lagi nanti. Jadi jangan berbalah tentang bacaan-bacaan dalam kita nak solat tarawih. Dia kata tak ada pun dekat Mekah dalam ni kita nak baca-baca. Tak payahlah tuan-tuan. Berdebat ni, bertekak ni takkan hilang sampai bila-bila. Talqin kenapa dibaca, ada orang kenapa tak baca dan sebagainya. Bertekaklah kau sampai bila-bila, takkan habis. Jadi susun elok-elok, peraturan elok-elok. Macam saya cakap tadi, kita rindu mak, rindu ayah. Kita buat macam tu lebih elok. Ya Allah, aku tak rasa lagi masakan mak aku. Ya Allah, ya Allah, aku rindu. Ya Allah, walaupun iwak bening,
Walaupun dekat Kelantan, ya Allah, budu cecah dengan ni, colek dengan nasi je. Allah, aku rindu Allah, ya Allah. Hari ni sajian ni tak ada, ya Allah. Jangan balah bang dengan anak menantu bang, Ramadan ni, ya. Ajaklah balik berbuka dengan kita. Pesan bang ya dekat anak-anak yang muda. Pesan dekat anak-anak yang remaja. Ingat, hari ini kamu boleh lupa mak ayah, satu hari besok anak kamu akan melupakan kamu. Baliklah bang, berbuka puasa dengan mak ayah. Ya, saya nak ambil lebih sikit masa malam ini peristiwa bang. Satu kisah saya nak ambil pengajaran supaya anak-anak muda, supaya kita yang ada harta, ada kenderaan, ada duit, baliklah kat rumah kerana mak dengan ayah menunggu kita di rumah. Ini satu peristiwa bang. Pergi satu masjid ceramah bulan Ramadan. Sampai-sampai bang, dekat rumah tu ada nampak satu rumah usang. Tangganya kayu. Ya, hari ni semua dah rumah bawah dah. Kita ada duit buat rumah mak ayah. Tangganya kayu. Singgah ringkat cerita tuan-tuan. Tanya makcik, rumah tinggal berapa orang? 2 orang. Makcik dah masak ke belum? Belum nak. Allah, daripada ustaz ni nak berbuka dekat masjid, cancel. Makcik, kalau saya temankan makcik berbuka, nak tak? Allah, seronoknya. Tapi makcik tak masak. Tak apa makcik, ustaz masak. Ustaz pandai masak? Ustaz pandai masak. Sebab itu hari ni banyak orang nak kahwin dengan ustaz, sebab ustaz pandai masak. Sebab itu ada orang tanya aku, ustaz, kenapa ustaz ramai kahwin ramai? Mana aku tahu, kau suruh laki kau jadi ustaz. InsyaAllah, itulah jawapan dia. Kau berani jadi ustaz? Tak berani kau. Jadi bang ustaz, best. Kena maki pun ustaz. Ingat, makcik tak masak? Tak. Ya Allah, makcik para. Macam saya cakap tadi, para. Budak hari ni kau ceritalah para. Haram dia tak tahu. Dapur tungku yang besi tu, ini tungku batu dengan batu, ini tungku besi tau, batang besi. Pakai kayu embuh, fu, bagi nak mampus. Ingat dulu lampu gasling, tong. Jangan kau pasal. Baru ni ada budak, aku buat motivasi, dia tak taruh minyak gas, dia masuk minyak petrol. Mampus kau besok. Dia pun tak tahu gasolin tu apa. Ingat, pelita pun dia tak tahu. Sebab pelita hari ni plastik. Kita buat pelita pakai buluh dan sebagainya. Bang, kalau panjang lagi bang, aku cerita kisah makcik ni. Ya. Ingat, bila mana makcik ni masak, ada satu telefon. Makcik ni pakai telefon 3120 tu lah, Nokia. Ya, dikuatkan dia ustaz ni. Ada masuk panggilan, Assalamualaikum mak. Allah, mak dah masak belum? Dah nak. Allah. Ustaz tu kata apa? Dengan aku kau cakap belum masak, aku nampak kau belum masak. Dengan anak kau dah cakap masak. Allah, pengajaran pada ustaz tu. Kata ustaz tu apa? Ini pengajaran pada kami. Seorang ibu sanggup menipu anak, anak-anak susah tentang kehidupan dia dengan anak-anak dia. Akan tetapi kebanyakan anak-anak hari ini memang menyusahkan mak bapak. Makan, berak, tidur, handphone. Kerja malas. Ni sedang jemaah sekalian. Ceritakan ke anak-anak. Ayah rindu dengan korang. Ayah rindu nak buka puasa dengan korang. Dan ingat tuan-tuan, bila mana berbuka, sampai waktu berbuka, bacalah doa dia ustaz. Allahumma barik, Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna. Tiba-tiba sidang jemaah sekalian, makcik ni menjerit menangis. Makcik, kita nak makan, jangan nangis. Saya ada ganti anak makcik. Apa kata makcik ni? Ya Allah, kenapa engkau hantar orang lain berbuka dengan aku? Mana anak aku? Aku nak anak aku bukan nak orang lain berbuka dengan aku. Yang jemaah sekalian, baliklah. Ada mak balik bang. Kalau dekat Indon bang, telefon mak, berbuka dengan apa mak hari ni? Ingat sudah jemaah sekalian, sedih tuan-tuan. Mak tunggu kita. Ingat kereta yang kita miliki daripada mak kita punya hasil. Ingat rumah yang kita duduk daripada susahnya menggadai harta benda kerana nak sekolahkan kau dulu. Tapi hari ini kau lupa dengan mak kau. Allahu Rabbi, tolong sidang jemaah sekalian, sayangilah mak, sayangilah ayah. Dan ingat bila ditanya pada ayahnya, pakcik, lama ke anak ni tak balik? Dia ada balik ustaz, tapi kami nak Ramadan, kami nak raya dengan anak.
Tapi mereka balik lepas raya. Ramadan mereka tak balik. Kami rindu. Ya, saudara sekalian, mak ayah rindukan kita. Anak-anak muda, jangan sombong dengan harta yang kau ada. Akan hilang. Harta takkan ikut kau mati. Tapi kasih sayang mak, doa seorang mak, yang ini kita nak. Doa seorang ayah, yang ini kita nak. Sidang jemaah sekalian. Jadi saya pesan pada diri saya yang masih ada mak. Saya pesan pada tuan-tuan yang ada mak ayah, tolonglah, baliklah, telefonlah. Kerana kita nak ukuahkan kehidupan umat Islam ini baik. Ingat doa seorang ayah, setitis air mata yang jatuh, setitis peluh yang jugur daripada usaha dia, tidak kamu mampu untuk bayar dengan seisi dunia yang kamu miliki. Ingat, mengandungkan kamu 9 bulan 10 hari. Ingat, setitis susu yang diberikan kepada kamu tidak kamu mampu untuk membayar. Walaupun kamu hartawan, walaupun kamu negarawan, walaupun kamu jutawan dan sebagainya, kamu tidak mampu nak membayar apa yang diberikan oleh mak dan ayah kamu. Jadi saya pesan kat diri saya pesan kat sidang jemaah sekalian, hormati mak, hormati bapa, jagailah mereka, hargailah mereka selagi mana mereka ada. Ziarahlah kubur-kubur makam-makam mereka demi tanda sayang dan doa Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doakan untuk mak ayah kamu, nescaya kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu derhaka, ingat kamu tidak akan senang untuk hidup dekat dunia ini dengan derhakanya kamu kepada mak dan ayah kamu. Jadi selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak yang akan datang 20 hari daripada sekarang. Mungkin Ustaz tak akan ada kuliah pada waktu itu. Mudah-mudahan sedikit peringatan sebelum kita nak war-warkan tentang Ramadan Karim. Ramadan Karim ini kita berdoa kepada Allah, wa balighna ya Allah ya Ramadan. Dan ingatkan untuk solat, betulkan balik bacaan selawat, betulkan balik apa yang nak dibaca, tenangkan hati, doa dan dengarkan betul-betul bacaan-bacaan para imam yang mengeluarkan lafaz-lafaz bacaan Al-Quran yang indah ini untuk mendekatkan jiwa-jiwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sponsorlah majlis berbuka puasa Masjid Al-Irsyad. Sponsorlah majlis berbuka puasa Mahat-Mahat Tafiz yang ada di sekeliling ini. Hantarlah makanan, raikanlah kehidupan ini. Mudah-mudahan ada sinar cahaya di sisi Allah dengan Ramadan yang mendatangi kita. Wallahu alam. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Mohon maaf kalau ada kekhilafan yang berlaku pada malam ini dan sebagainya. Sebab terasa sangat kerana ada seorang makcik hari ini pun menangis kerana anak dia memukul badannya, kerana anak dia tidak taat kepada dia. Sedih seorang ibu yang mengandungkan seorang anak dan anak itu menjadi anak yang derhaka kepada kehidupan yang mereka lalui pada hari ini. Mudah-mudahan kita sayang mak, kita sayang ayah, kita sayang anak-anak kita. Kita saling doa-mendoa antara satu sama lain. Kerana awaladun soleh yada'ulah, inilah yang dijanjikan jannatin tajri min tahtihal anhar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak sponsor majlis berbuka puasa Mahat Ustaz, dipersilakan, dialu-alukan. Siapa yang nak bantu kami, dialu-alukan. Wall Facebook hari ini setiap hari keluar tentang dana-dana dan juga sumbangan-sumbangan yang boleh berikan kepada kami untuk membangunkan institusi tahfiz itu sendiri. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna ya Allah min ibadikas salihin. Amin ya Allah ya Tuhan kami. Kami akan didatangi oleh satu bulan yang mulia ya Allah. Kami mohon keampunan, kami mohon kau sampaikan kami ke dalam bulan tersebut. Kau terimalah amal ibadat kami, kau ampunkanlah dosa-dosa kami, kau ampunkanlah kemaksiatan yang pernah kami lakukan terhadapmu, kau ampunkanlah segala keterlanjuran kami, dan ya Allah kau ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami. Apatah lagi di kala dan ketika
ketiga ini, ibu dan ayah kami sudah berada di kuburmu ya Allah. Lapangkan kuburnya, sampaikan doa anak-anak yang soleh dan solehah ini ya Allah kepada kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami rindu kejutan nak bangun sahur, kami rindu ya Allah untuk disuapkan makanan ke dalam mulut kami oleh ibu dan ayah kami. Kami rindu pergaulan kami dengan adik-beradik kami dengan penuh kemeriahan di masa lalu ya Allah, dengan kehidupan kami berpuasa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin dikala dan ketiga ini kami berbalah dengan ibu dan ayah, kami berbalah dengan adik-adik kami ya Allah, dengan kakak dan abang kami ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini lembutkanlah hati ini, kalau kerasnya lagi hati ini ya Allah, untuk kami menerima dan memaafkan hati-hati mereka yang banyak mendatangkan masalah dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa isteri kami yang telah melahirkan zuriat-zuriat kami, ampunkan dosa suami kami ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah Along, Angah, Alang, adik, Uda, kakak, abang ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bukannya anak-anak yang toleh dan toleha di sisi kehidupan kami ya Allah. Jangan ada anak kami yang derhaka, jangan ada yang anak kami yang degil dan sebagainya ya Allah. Dan kalau boleh ya Allah, lembutkan hati-hati mereka agar dapat hidup dengan kehidupan yang baik bersama dengan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.